A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu sekali lagi dalam sesi tadabbur harian. Alhamdulillah, hari ini kita berada bersama-sama di muka surat 261. Insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama di Surah Ibrahim ayat 43 sehingga ayat yang ke-52. InsyaAllah ayat yang ke Surah Ibrahim ayat 43 sehingga ayat yang ke-52. Muka surat kita 261 insyaAllah hari ini. Kita berada di muka surat yang terakhir daripada Surah Ibrahim, dan seperti biasa insyaAllah sebelum daripada kita meneruskan sesi kita pada pagi ini, kita minta feedback insyaAllah, suara dan juga gambar. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang memberi feedback. InsyaAllah hari ini kita akan tengok apakah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muka surat ini. Secara ringkasnya kita katakan bahawa di dalam muka surat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan, salah satu daripada gambaran Allah Ta'ala menceritakan tentang keadaan orang-orang kafir apabila hari akhirat nanti. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan juga keteguhan, iaitu kepastian bahawa Nabi itu adalah merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan juga ancaman-ancaman kepada orang-orang Quraisy, orang-orang kafir pada bila-bila masa saja yang tidak mahu menerima agama. Jadi insyaAllah kita akan bersama-sama di dalam muka surat ini, muka surat 261 insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Sadaqallahul azim. Saya baru saja membaca tadi iaitu daripada ayat 43 surah Ibrahim. Ayat 43 surah Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebelum daripada ni dalam muka surat 261 Allah Taala menyebutkan tentang keadaan orang-orang kafir pada hari kiamat ini apabila Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada mereka azab, ataupun mereka ini melihat apa yang akan berlaku kepada mereka pada hari tersebut, maka keadaan mereka adalah sangat-sangat dahsyat. Mereka sangat-sangat ketakutan sehingga Allah Ta'ala sebutkan mata-mata mereka itu terbeliak kerana terkejut, kerana ketakutan. Dalam ayat ini, ayat 43 ini, kita terus akan dapat melihat gambaran Allah Subhanahu Taala ceritakan keadaan mereka pada hari tersebut, iaitu Allah Taala sebutkan keadaan orang-orang kafir pada masa itu. Mereka ini muhti'in. Erti muhti'in ini iaitu melari dengan cepat, berlarian. Muhti'in, bersegera. Bersegera apa? Iaitu terpaksalah mereka ini dihalau dalam keadaan terpaksa, dan mereka ini lari cepat apabila dipanggil. Muqni'i ru'usihim. Muqni'in maknanya ialah mengangkat, maknanya muqni', mengangkat ru'usihim, kepala-kepala mereka, maknanya melihat ke atas, macam tu kan. Wala yartaddu ilaihim tarfuhum, dan kemudian la yartaddu ilai tarfuhun. Tarfu tu maknanya ialah mata mereka. Jadi artinya mata mereka ini ialah tidak berkelip-kelip, maknanya terus terbuka. Jadi Allah SWT sebutkan ini keadaan-keadaan dalam keadaan mereka tu berlarian, terpaksa menyahut apa yang dipanggil. Kemudian mereka itu muqni'i ru'usihim, dan kemudian mereka itu la yartaddu ilaihim tarfuhum, di mana mereka itu, mata mereka itu tidak dapat bertutup lagi. Kemudian wa af'idatuhum, dan hati mereka pula Allah Ta'ala sebutkan, dan hati mereka ini pula pada masa itu ialah hawa. Hawa ni maknanya ialah asal, maknanya kosong. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan kosong di dalam ayat ini? Ulama-ulama tafsir katakan bahawa hati mereka pada masa itu kosong,
Maksudnya ialah kosong tu ialah mana tak boleh berfikir lagi. Otak tak boleh berfikir dah, akal. Ulama sebut itu, kalau ikut dalam tafsir yang dia kata khaliyah minal aqli li faz'ihim, kerana terkejut sangat, kerana takut sangat sehingga pemikiran mereka pun kosong. Jadi mereka tak boleh nak fikir apa dah pada masa tu. Jadi itu adalah keadaan mereka. Jadi kemudian seterusnya dalam ayat seterusnya, iaitu ayat 44 ni, ayat 44, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa memberi suruhan, memberi perintah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, maknanya wa anzirin nas. Oleh kerana itulah maka wahai Muhammad, anzirin nas, anziri, berilah peringatan kepada manusia, iaitu takutlah kan kepada manusia ini dia yang berada di hadapan kamu wahai Muhammad, iaitu orang-orang Quraisy lah. Kalau kita pada hari ini, iaitu orang-orang kafir ni, orang-orang kafir, orang tak nak beriman ni, beri ancaman kepada mereka, beri peringatan kepada mereka, takutkan kepada mereka terhadap apa yang akan berlaku nanti, iaitu apa? Hari yauma ya'tihim al-azabu, iaitu akan datang ni, hari yang mana akan datang azab ini kepada mereka. Yauma ya'tihim al-azabu fayaqulul lazi. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, memperingatkan bahawa pada hari tersebut jaga-jaga kan, nak ingatkan kamu sikit ni, iaitu pada hari tersebut Allah Taala kata akan berkatalah fayaqulul lazina zalamu. Apa akan berkata? Rabbana, mereka akan berkata, orang-orang zalim ni, orang zalim ni maksudnya ialah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan berkata Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Akhirna ni maksudnya ialah balikkanlah kami semula kepada dunia ni. Maknanya janganlah engkau ya Allah, maknanya bila mereka takut sangat keadaan ni. Jadi ayat begini yang menceritakan keadaan begini sangat banyaklah dalam Quran, iaitu berulang kali kita tengok dalam bentuk-bentuk yang berbeza. Allah SWT ceritakan kepada kita semua bahawa akhirna, dalam ayat ni kita akhirna, setengah ayat dikatakan baliklah semula kepada kami ke atas dunia ini. Sebab apa? Konon-kononnya lah, jangan Allah Ta'ala kata Rabbana akhirna, mereka kata ila ajalin qarib, kepada satu ajal yang dekat. Ajal yang dekat itu bukan ajal mati tapi tempoh yang dekat, maknanya minta sekejap saja kalau boleh kan, minta sekejap saja balik ke dunia ini. Apa yang dia kata? Nujib da'watak. Tengok kan, tujuan apa nak balik ke dunia tu? Allah Ta'ala beritahu kepada mereka ni akan berkata nujib da'watak, iaitu kami akan sambut seruan kamu. Maksud seruan kamu iaitu Nabi lah. Jadi makna seruan Islam lah kita kata. Jadi orang kafir ni nak minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kembalikan semula ke dunia ni untuk mereka apa? Walaupun sekejap. Tujuan dia adalah untuk menyahut seruan balik. Jadi atas dunia ni bukan nak menyahut seruan, tapi atas dunia ni bahkan menolak seruan daripada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bahkan mencerca, kemudian mentakzib, mendustakan, mengatakan Nabi itu dusta dan macam-macam lagi. Jadi sekarang ni tiba-tiba dah sampai ke akhirat, barulah kata nak balik semula. Akhirna lambatkanlah kami, balikkanlah kami ke atas dunia ini ila ajalin qarib nujib da'watak. Da'watak itu ialah ajakan kepada tauhid lah. Dulu tak nak terima, jadi kemudian Allah Ta'ala kata wa nattabi' ar-rusul. Kemudian mereka cerita bahawa mereka nak balik ke dunia ni kerana apa? Kerana satu, nujib da'watak, yang kedua akan kami ikut nattabi' ar-rusul, rasul-rasul. Jadi maknanya kami nak ikutlah. Kalau umat Nabi Isa nak ikut baliklah Nabi Isa, kalau umat Nabi Musa nak ikut balik Nabi Musa. Mereka tak naklah dulu menentang Nabi Musa, menentang Nabi Nuh, menentang Nabi Ibrahim, menentang Nian. Tiba-tiba sekarang mereka pun nak balik. Awalam takunu aqsamtum. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala apabila mereka minta kepada tu, Allah Ta'ala akan berkatalah kepada mereka. Sama ada berkata ini melalui malaikat-malaikatnya ataupun direct, itu tak penting lah kan. Tapi makna di hari akhirat nanti mereka ni akan dikatakan, dijawab. Apa jawapan Allah apabila mereka nak minta balik semula kepada dunia ni walaupun sebentar ni? Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata awalam. Ini jawapan ini dia kata, kalau dalam terjemah, dalam apa ni tafsir, dia kata taubikhan. Taubikhan ni maknanya mempersenda-sendakan lah. Maknanya macam mana dulu macam mana dulu. Itu sebenarnya jawapan-jawapan ini akan menyakitkan lagi.
perasaan sebenarnya orang tu. Jadi Allah Ta'ala kata awalam takunu aqsamtum min qablu, bukankah dulu kamu yang bersumpah, aqsamtum maknanya bersumpah, tahalaftum, kamu bersumpah dulu apa dia, min qablu, semasa dulu, semasa di atas dunia dulu kan, iaitu apa, malakum min zawal, kamu kata tak ada apa, iaitu tak ada, kami tak akan binasa, maknanya akhirat ni tak ada lah, min zawal maknanya dunia ni akan selama-lamanya lah, mereka kata tuan, malakum min zawal, tidak adalah bagi mereka itu zawal. Zawal tu hilang, maknanya hilang tu maknanya dunia ni, kata ulama tafsir, maksudnya ialah mereka rasa bahawa dunia ni akan selama-lamanya lah, tak ada akhirat ni. Dulu kamu macam tu, sekarang tiba-tiba kamu macam mana ni, nak minta balik lah macam-macam. Jadi Allah Ta'ala kata kemudian seterusnya ayat 45, kita tengok ayat yang ke-45, Allah SWT kata wasakantum, dan kamu telah mendiami. Sakantum, sakana mendiami, wasakantum kami telah mendiami, fi masakinal lazina zalamu, di tempat-tempat tinggal orang-orang yang zalim. Iaitu maksud ayat ni ialah kamu ni tinggal berhampiran, maknanya kamu ni boleh lihat orang-orang yang zalim. Siapa? Kaum Samud, kaum kaum Ad, kaum Nabi Lut dan juga lain-lain. Kamu boleh tengok kan, orang-orang yang berada di Mesir boleh tengok, orang pergi ke Mesir boleh tengok kan, kesan-kesan peninggalan Firaun. Di zaman Nabi tu dah ada dah, maknanya piramid dan sebagainya, jadi mereka boleh tengok kan, dan juga patung-patung kan, makna tu adalah merupakan zaman dulu pernah ada Firaun ni. Jadi Allah SWT kata wasakantum fi masakinal lazina zalamu, kamu tinggal di tempat-tempat mereka itu, orang-orang yang telah zalim dulu tu, menzalimi berapa? Anfusahum. Kemudian watabayyana lakum kaifa fa'alna bihim, dan kemudian Allah Ta'ala kata jelas kepada kamu kan apa yang telah kami lakukan kepada kaum-kaum tersebut. Maknanya kan Allah Ta'ala telah kenakan kepada mereka uqubah kan, di atas kejahatan-kejahatan mereka tu, kerana mereka ni melanggar, kerana mereka ni telah mengingkari, kerana mereka ni telah buat macam-macam kepada rasul-rasul mereka. Kamu semua tahu benda ni, kamu tahu, sebab orang Arab pada zaman Nabi pun tahu kaum Ad, kaum Samud ke, mereka setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, kata setiap tahun akan melalui tempat kaum kaum Samud yang berada di utara Madinah tu. Bila mereka nak pergi ke Syam, mereka akan lalui tempat tu. Jadi Allah Ta'ala kata wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim, dah jelas kepada kamu semua apa yang telah kami lakukan terhadap kaum-kaum tersebut. Kemudian wa darabna lakumul amsal, dan kemudian kami telah membuat perumpamaan untuk kamu. Maknanya macam-macam dah Allah Ta'ala ceritakan, macam ni, maknanya banyak dah. Allah Ta'ala nak tunjukkan bukti kepada mereka ni dengan apa yang berlaku. Allah terkekalkan apa-apa yang telah apa-apa kaum-kaum bangsa terdahulu, peninggalan-peninggalan mereka. Jadi kalau kita pada hari ni kan ada lagi kan sekolah-sekolah arkeologi kan, menggali sini, menggali sini, itu semua adalah tujuan dia adalah untuk melihat apakah yang telah berlaku. Dipanggil sejarah lah kan tetapi sejarah ini sebenarnya secara tidak langsung bagi kita adalah merupakan satu perkara-perkara yang nak menunjukkan bahawa kaum-kaum dulu ni banyak, ke mana mereka pergi, mereka telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagiannya kita tahu kisah mereka, sebahagian kita tidak tahu kan, sebahagiannya diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebahagian lagi kita tak tahu. Tapi secara umumnya ialah kebanyakan mereka ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka ini melanggar perintah Rasul-Rasul ataupun mengingkari Rasul-Rasul. Of course lah kan kita kata macam-macam lah, ini kena gempa bumi, ini kena gunung berapi. Tapi gunung berapi ke gempa bumi ke apa-apa saja pun, itu makna tidak lari daripada, itu merupakanlah bentuk-bentuk uqubah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seterusnya Allah SWT sebutkan dalam ayat 45 ayat 45. Jadi Allah Ta'ala kata sini ayat 46 sekarang ni, wa qad makaru. Allah Ta'ala kata mereka ni Allah Ta'ala sebutkan, Allah Ta'ala bongkarkan iaitu maknanya menunjukkan apa yang sedang berlaku di Mekah ni di antara Nabi Muhammad SAW dengan orang Quraisy ni. Itu benda tu hidup, benda tu Allah Ta'ala tahu semua. Allah Ta'ala memang Allah Ta'ala tahu kan, tapi nak cerita juga kepada orang kafir ni bahawa memang Allah Ta'ala tahu. Tengok kan sekarang Allah Ta'ala ceritakan Allah Ta'ala kata wa qad makaru, mereka ni telah melakukan plan-plan mereka kan. Makaru ni ialah menunjukkan kepada satu plan-plan yang tak bagus lah. Jadi Allah SWT ceritakan sini mereka ni telah membuat plan-plan mereka. Wa qad makaru makrahum,
mereka telah mengadakan plan-plan mereka, makruhum, dengan plan-plan mereka lah. Wa indallahi makruhum, tapi mereka fikir bahawa Allah Ta'ala tak tahu perancangan mereka tu. Mereka berhimpun, sebagaimana contohnya orang-orang kafir Quraisy ni, mereka berhimpun di Darun Nadwah, tempat perbincangan mereka lah. Konon-kononnya di Mekah tu, di Kaabah tu, tak jauh daripada Kaabah tu, ada situ satu tempat perbincangan mereka. Mereka nak buat keputusan apa-apa, orang Quraisy mereka akan buat di situ. Jadi Allah SWT sebut kat sini bahawa mereka ini telah membuat makar mereka, membuat perancangan mereka, membuat plan jahat mereka untuk dilakukan kepada Muhammad ni. Satu masalah kepada mereka Muhammad ni, sedangkan Muhammad ni mengajak benda yang baik, tapi bagi mereka itu adalah masalah, dan mereka, kerja mereka asyik duk fikirkan inilah masalah kita, bukan masalah ekonomi lain ke dan sebagainya, tapi itulah masalah mereka. Iaitu ada seorang bernama Muhammad ni yang menyeru kepada, mengatakan bahawa apa yang kita buat semua ni adalah merupakan salah, jauh daripada ajaran Nabi Ibrahim dan sebagainya. Tapi mereka sekarang buat plan pula, kadang-kadang nak menghalau Muhammad, kadang-kadang nak memenjarakan Muhammad, kadang-kadang nak membunuh, sampai membunuh Muhammad. Semua itu diputuskan di Darun Nadwah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada mereka, wa qad makaru makruhum, mereka ni buat plan mereka, tapi wa indallah makruhum, mereka fikir Allah Ta'ala tak tahu. Tak, semua benda yang mereka plan tu, semua benda tu adalah merupakan ada di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Jadi Allah Ta'ala kata wa in sini, wa in sini maknanya ialah wa in nafi, makna dia. In nafiyah, bukan in sekiranya. Walaupun ada pendapat ulama tafsir mengatakan in sini maksudnya sekiranya, makna sekiranya, tapi pendapat yang kuat mengikut tafsir dalam jalan lain, dia kata in di sini maknanya ialah in nafiyah, iaitu maksudnya plan mereka itu langsung tidak akan dapat untuk mengalihkan ataupun menghilangkan bukit-bukit. Apa maksud menghilangkan bukit-bukit ni? Maksud bukit-bukit di sini, ada setengah ulama kata, ulama tafsir kata maksud bukit-bukit sini memang betul-betul bukit. Maksudnya plan mereka bukan hebat pun, tak hebat sangat pun, nak alihkan bukit pun tak boleh. Jadi itu Allah Ta'ala kata. Satu pendapat ulama lagi kata, mengatakan bahawa maksud bukit-bukit sini ialah bukan bukit-bukit hakiki tu, tapi maksud bukit sini ialah Islam. Kenapa? Kerana Islam tu adalah satu benda yang kukuh, yang teguh, yang tak bukan boleh dibuat di plan apa-apa mahu nak hancurkan, dia tak boleh kan. Itu bukit ni. Jadi apa yang Allah Ta'ala sebut sini, wa in kana makruhum litazula minhul jibal, maknanya mereka tak mungkin pun akan dapat menghilangkan Islam ni. Allah Ta'ala dah beritahu awal-awal kepada mereka, mereka plan macam mana, mereka nak buat macam mana pun tak boleh mereka menghilangkan bukit-bukit ni. Sebab apa? Sebab ia terlalu kukuh, Islam ni terlalu kuat ni. Itu ada dua pendapat kita kata sini ada beberapa pendapat, satunya pendapat begini, satunya pendapat begini terhadap in dan juga terhadap jibal. Jadi harapnya insya-Allah boleh faham insya-Allah. Seterusnya kita akan masuk ayat yang ke-47 47 Allah SWT sebut fala tahsabannallah, jangan kamu menyangka bahawa Allah itu mukhlifa wa'dihi rusulah, bahawa Allah itu tidak akan menunaikan janjinya kepada Rasul-Rasul. Apa janji Allah Ta'ala kepada Rasul-Rasul? Iaitu akan memberikan kemenangan. Akhirnya Allah Ta'ala akan hancurkan orang-orang yang menentang Rasul-Rasul. Sekarang ini, adakah mereka fikir Allah Ta'ala tak akan tunaikan? Walaupun nampak macam pada masa tu, pada masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tu berada di Mekah tu, seolah-olahnya macam dipermain-mainkan, diperkotak-katikkan, dihalau sana halau sini, dituduh ini dan macam-macam lagi. Nampak macam Muhammad ni tak dapat kemenangan apa-apa. Tetapi ingat Allah Ta'ala kata Allah ini tidak akan fala tahsabanna, jangan kamu sangka Allah Ta'ala ini mukhlifa wa'dihi rusulah, janji Allah kepada Rasul Allah Ta'ala akan tunaikan. Cuma bila ketikanya bagaimana, tunggu. Jadi begitulah juga kita ingat bila kita baca ayat ni, kita ni orang Islam yang bawa agama, maka kita kena ingatkan bahawa Allah Ta'ala pasti akan menunaikan janjinya. Cuma bila keadaannya bagaimana, caranya bagaimana, terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang penting ialah kita menunaikan syarat-syaratnya. Apakah syarat-syarat untuk mendapat kemenangan itu, syarat-syarat untuk mencapai kejayaan, syarat-syarat untuk itu yang patutnya kita fikirkan bagaimana, adakah kita melakukan ataupun kita tak melakukan.
Bukannya kita berfikir kenapa Allah Ta'ala tak tolong, kenapa kan, sedangkan kita tidak menunaikan apa yang sepatutnya kita buat. Tunaikan syaratnya, insya-Allah Allah Ta'ala akan tolong kita kan, lambat laun kan. Seterusnya Allah SWT sebut innallaha azizun dzuntiqam. Allah Ta'ala kata Allah itu maha aziz, Allah itu maha perkasa. Kenapa dia tak boleh buat? Tak boleh, dia boleh kan. Kemudian dzuntiqam, dia mempunyai, kalau kita kata membalas, dia akan membalas tindakan orang-orang yang buat jahat ni. Fikir Allah Ta'ala ni akan biarkan keadaan macam tu saja berlaku kan? Tidak, Allah Ta'ala mesti akan balaskan juga. Cuma bagaimana, itu kita kata serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 48 kita tengok Allah Ta'ala kata yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Allah Ta'ala sebut bahawa pada hari kiamat nanti, ini hari kiamat kan, bagaimanakah keadaan hari kiamat? Bumi ni masih ada ke? Ni bumi yang kita pijak sekarang ni, adakah masih ada? Tidak. Allah Ta'ala akan hancurkan bumi, langit semua akan ditukarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan bumi tempat kita tinggal, tempat yang lain. Langit pun lain. Di mana? Inilah tanda dia, iaitu ayat yang menyatakan perkara ni, iaitu Allah Ta'ala kata yauma, pada hari itu, tubaddalul ardu ghairal ardi. Maka bumi yang kita pijak sekarang ni tak ada lagi, telah dihancurkan. Jadi macam mana nak balik? Kalau orang kafir tak diminta nak balik ke dunia. Dunia mana? Dunia dah tak ada dah kan. Sekarang ni dunia yang kita pijak ni dunia lain ni. Dalam hadis disebutkan bahawa tempat kita akan berada nanti tu, itu dia kata ialah satu bumi yang putih bersih, dikatakan naqiyah, sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi pada masa tu, itu bumi tu adalah bumi lain kan. Kemudian was samawat, dan begitu juga langit pun lain dah. Kemudian wa barazu lillahil wahidil qahhar, pada masa tu semua akan dihadapkan. Barazu maknanya dizahirkan. Dizahirkan maknanya semua tu akan muncul, akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dihisap, akan menghadap. Barazu maknanya menghadap, tak ada orang boleh sembunyi-sembunyi dah. Barazu, mereka itu muncul semua lillahi, untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala al-wahid al-qahhar, yang esa dan juga yang maha perkasa. Kemudian ayat 49, kita tengok ayat 49 sekarang ni. Allah Ta'ala berkata wataral mujrimin, pada hari itu kamu akan tengok orang-orang mujrim. Orang-orang mujrim, orang-orang yang jahat. Orang mujrim ni dalam bahasa moden, kalau bahasa moden ialah penjenayah tu, orang mujrim dia panggil. Orang yang ditangkap polis, orang yang masuk penjara, orang yang dihukum bunuh orang, orang buat macam ni kepada mengganggu kehidupan manusia lain kan, dan sebagainya, itu dipanggil mujrim. Jadi Allah Ta'ala melabelkan mereka ni sebagai mujrim. Ialah mereka ni, kalau kita tengok atas dunia ni, kadang-kadangnya bukan buat kacau orang pun, mereka hidup sendiri kan, tapi kufuran itu merupakan satu mujrim, satu kita kata satu dosa yang besar, satu jenayah yang besar kan, apa kekufuran tu. Jadi sebab itulah orang-orang kafir ni Allah SWT sebut sini, mereka ini akan wataral mujrimin. Macam mana keadaan mereka pada hari itu? Allah Ta'ala kata yauma izin, pada hari itu, muqarranina fil asfad. Muqarranin ialah iaitu kita sebut perkataan qarin. Qarin tu makna bersama-sama, makna itu masuk qarin. Jadi muqarranin iaitu mereka ini akan, kata tafsir Jalalain, mereka ini akan bersama-sama diikat, diikat bersama-sama. Dikata dalam tafsir, dia kata ialah bersama-sama dengan syaitan-syaitan mereka, iaitu dengan yang jahat, yang menghasut mereka, dengan berhala-berhala mereka, semua tu diikat. Jadi gambaran yang kita tengok kan, kalau kita tengoklah pada hari ni, kadang-kadang tu ada kan, kita tu tengok gambar-gambar orang-orang yang setengah-setengah orang tu dihamba abadi kan, lalu diikat dengan rantai-rantai kan. Jadi kita bayangkan macam itulah kan. Allah Ta'ala kata muqarranina fil asfad. Asfad tu makna ikatan-ikatan rantai maknanya. Jadi mereka tu diikat bersama-sama. Jadi nak lari ke mana lagi kan, diikat kan. Dan dalam tafsir lain dikatakan pula bahawa besi pengikat tu bukan besi-besi biasa kan, besi-besi yang panas, dan itu pun suka menyeksakan. Jadi mereka semua tu diikat. Jadi kita bayangkanlah orang-orang mujrim dalam keadaan yang dahsyat tu kan, bahawa keadaan mereka itu diikat, dibawa ke hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian sarabiluhum min qatiran. Allah Ta'ala kata sarabil tu maknanya ialah pakaian mereka. Maknanya yang dahlah mereka tu diikat dari tu, kemudian tu pakaian mereka dipakaikan pula tu min qatiran. Qatiran ni ada dua makna. Yang pertama sekali yang maksud dia kata ialah tembaga-tembaga cair tu, ataupun yang kata ialah seperti tar yang buat jalan raya kita tu, itu tar yang cair tu maknanya panas lah kan.
Kalau kita tengok kena panas matahari, dia tak cair, walaupun kita pijak kadang-kadang atas jalan tar tu sangat-sangat panas kan, tapi itu tak cair lagi. Ini tar yang cair kan, yang dipanaskan sampai cair tu. Kemudian wataghsha, Allah Ta'ala kata wataghsha wujuhahum annar, kemudian ditutup pula muka-muka mereka itu dengan api neraka. Seterusnya ialah ayat yang itu, ayat yang ke-50. Seterusnya kita tengok ayat yang ke-51. Allah Ta'ala ceritakan lagi liyajzia, kenapa Allah Ta'ala buat macam tu kepada mereka ni. Allah Ta'ala buat macam tu kepada mereka, mereka dikenakan dalam keadaan macam tu adalah liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat. Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas mereka, mengenakan balasan begitu adalah semua orang kulla nafsin ma kasabat, mengikut apa yang usaha mereka. Mereka buat macam tu atas dunia, maka layaklah mereka dapat macam ni. Jadi janganlah kata bahawa Allah Ta'ala ni zalim, Allah Ta'ala tak adil, Allah Ta'ala kenapa buat macam ni kepada manusia. Tapi kita ingatkan, Allah Ta'ala buat macam tu semua adalah kerana membalas apa yang mereka buat atas dunia ni. Mereka buat, Allah Ta'ala menyeru, Allah Ta'ala hantar Rasul-Rasul kan, Allah Ta'ala Rasul-Rasul tu bersusah payah untuk ceritakan Islam kepada mereka, tiba-tiba mereka tak layan. Tiba-tiba mereka buat tak endah, tiba-tiba mereka buat suka hati. Jadi Allah Ta'ala kata kat sini, tengok kan, liyajziyah. Jadi Allah Ta'ala akan buat macam tu untuk membalas. Innallaha sari'ul hisab, dan Allah itu maha sari' al-hisab. Itu sangat cepat balasannya. Jadi perkiraan semua sekali tu berapa, walaupun kita kata berapa ribu tahun, berapa puluh ribu tahun pun, apa yang berlaku atas dunia ni Allah Ta'ala buat dalam sekejap saja. Sebagaimana disebut dalam setengah hadis ialah dibuat dalam masa setengah hari saja, setengah hari dunia. Tapi bolehkah kita katakan kenapa Allah Ta'ala tak boleh nak buat on, maknanya kun fayakun, Allah Ta'ala boleh buat kan, tapi Allah Ta'ala nak menunjukkan bahawa kiraan kiraan bahawa maknanya Allah Ta'ala buat betul-betul, maknanya nak menunjukkan kepada manusia ni bukanlah tak ada benda kan, dah tengok semua orang nampak kan, ni awak telah buat, ni awak telah buat, dan begitulah kan, dan benda tu berlaku dengan sangat cepat. Kemudian haza, ini adalah ayat yang terakhir, kata ini adalah ayat yang terakhir daripada surah Ibrahim. Jadi apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, haza, iaitu Quran ini adalah merupakan, Allah Ta'ala kata balaghun linnas, adalah merupakan satu benda yang nak disampaikan kepada manusia. Semua benda isi Quran, apa yang Allah Ta'ala cerita dalam surah Ibrahim pun, ini adalah haza balaghun linnas, satu benda yang disampaikan kepada manusia. Waliyunzaru, dan mereka itu diberi peringatan bihi, supaya mereka ni sepatutnya dapat peringatan lah daripada Al-Quran ni, apa yang Allah Ta'ala cerita ni. Tapi setengah-setengah tu jadi sia-sia kan, mereka pun tak baca, mereka pun tak dengar, mereka tak nak faham, mereka menolak, mereka mengatakan dusta dan macam-macam lagi. Jadi Allah Ta'ala kata waliya'lamu annama huwa ilahun wahid, dan supaya mereka tahu, untuk inzar mereka, dan juga supaya mereka ni tahu, mereka tahu apa, annama huwa ilahun, bahawa Allah Ta'ala itu huwa ilahun wahid, bahawa dia adalah Allah yang esa, Allah satu-satunya. Waliyazzakkara ulul albab, dan semoga orang-orang yang ada albab, maknanya ada pemikiran, boleh berfikir, mereka akan ambil pengajaran, yatta'izu, mengambil pengajaran daripada apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Jadi alhamdulillah kita telah tamat kita kata surah Ibrahim. Jadi insya-Allah sesi akan datang kita akan bersama-sama lagi di muka surat yang ke-262 surah Al-Hijr, insya-Allah. Jadi insya-Allah terus bersama kita, insya-Allah, dan sebarkan kepada kawan-kawan yang lain, kepada sahabat-sahabat yang lain, hantar link kita ni kepada semua orang, insya-Allah, moga-moga mereka mendapat manfaat. Dan jangan lupa pesanlah semua supaya like, supaya follow, subscribe, dan juga beri komen, insya-Allah, walaupun sedikit, insya-Allah, kepada semua, supaya kita dapat baiki lagi keadaan kita, membaiki cara kita, insya-Allah. Moga-moga Allah SWT akan memberikan rahmat dan berkat kepada kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Jumpa lagi, insya-Allah. Kita tangguh dengan sama-sama membaca surah Wal 'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.